Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Panas sahabat-sahabat semua, pengkhianat daripada parti UMNO atau lebih dikenali sebagai musang berjanggut kena habis, kena balun kau-kau sahabat semua. Apabila dikatakan beliau cuba menyerang YB Rafizi Ramli, tetapi YB Rafizi Ramli sepak dengan begitu mudah sekali kenyataan daripada musang berjanggut ini. Jadi sahabat semua, menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda apakah sebenarnya yang berlaku. Jadi kalau kita lihat hari ini sahabat semua, ini dia. Kami tak umum jihad lawan inflasi, tapi inflasi kami terendah. Itu antara kenyataan daripada YB Rafizi Ramli ditujukan kepada Anwar Musa ataupun musang berjanggut. Jadi sebelum saya teruskan sahabat semua, jangan lupa untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So YB Rafizi Ramli Menteri Ekonomi membidas kenyataan Anwar Musa atau dikenali sebagai musang berjanggut yang mendakwa situasi ekonomi ketika ini terburuk berbanding ketika pentadbiran mereka pentadbiran Perikatan Nasional PAS dan Bersatu. Sambil menyindir ahli PAS itu, Rafizi berkata beliau yakin usaha kerajaan untuk menstabilkan harga barang dengan menurunkan inflasi akan lebih membuahkan hasil berbanding pasukan khas jihad tangani inflasi yang pernah disertai oleh Anwar Musa. Katanya pasukan itu ditubuhkan pada 29 Jun 2022 dan dipengurusikan oleh Anwar Musa sendiri sebagai Menteri Komunikasi dan Multimedia pada ketika itu. Pasukan itu dikatakan bertujuan untuk membantu rakyat menghadapi cabaran ekonomi peningkatan kos sara hidup. Namun, pasukan itu dibubar pada tahun 2023 oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim berikutan ia gagal menurunkan inflasi dan mengawal harga barangan. Katanya, kata Rafizi Ramli, kami tak ada umum sampai jihad lawan inflasi, tapi inflasi turun ke kadar yang terendah. Dan sementara harga barang adalah fungsi penawaran dan permintaan, fokus kerajaan tingkat pendapatan rakyat, bukan semata-mata melihat kepada kos barang. InsyaAllah kata Rafizi akan lebih membuahkan hasil daripada jawatan kuasa jihad lawan inflasi, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Sementara itu YB Rafizi berkata sepanjang tahun 2023 kerajaan berusaha memastikan harga barangan stabil sambil menumpukan kepada perkara-perkara yang menjadi punca beban kos sara hidup. Antaranya termasuklah gaji yang naik perlahan tidak seiring dengan kos sara hidup, maka solusinya ialah pelarasan gaji kaki tangan awam dan juga dasar gaji progresif untuk sektor swasta. Menambah kapasiti pengeluaran makanan, maka diperuntukkan dana besar untuk memodernkan pertanian modern kecil melalui IPR katanya, dan membaiki rantaian bekalan. Kita secara berterusan kita melihat kepada rantaian bekalan padi, telus dan makanan asas lain, menggalakkan penjualan harga yang berpatutan melalui jualan rahmah dan lain-lain, katanya dalam satu kenyataan lagi. Rafizi yang juga naib presiden PKR berkata kerajaan yang juga sedang menumpukan kepada penyasaran subsidi untuk keluarga yang lebih memerlukan supaya dapat mengurangkan beban mereka. Maka dengan itu katanya sumbangan tunai yang lebih tinggi dan reformasi subsidi pukal sedang dijalankan. Terbaik sahabat-sahabat semua. Kalau Anwar Musa ini dengar, pasti dia akan masuk gua menangis teresak-esak dan akan menyanyikan seperti ini. Siapa aku ini? Aduh, mungkin itu nyanyian yang akan dinyatakan oleh musang berjanggut ini. Dan sahabat semua, sebelum saya akhiri, saya ingin kongsikan juga satu kenyataan gesaan daripada Perdana Menteri kepada seorang ahli Parlimen Bersatu yang dilantik untuk menguasai jawatan kuasa khas Nacol kalau saya tidak silap untuk kos sara hidup Jadi Perdana Menteri meminta mesyuarat setiap minggu cari penyelesaian isu padi dan beras. Itu antara gesaan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada ahli Parlimen Bukit Gantang ini. Jadi pengerusi pengerusi Task Force Kluster Makanan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara Datuk Syed Abu Husin berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta majlis itu untuk mesyuarat setiap minggu sehingga 20 Mac bagi mencari penyelesaian isu padi dan beras. Beliau berkata perkara itu dimaklumkan oleh Anwar ketika mempengerusikan mesyuarat khas Nacol 2024 semalam.
Pada mesyuarat tadi katanya kita tidak ada ketentuan mengenai penyelesaian isu padi dan beras. Namun kita perlu membuat kajian yang lebih mendalam, katanya dalam program Ruang Bicara bersama Bernama TV malam tadi. Beliau berkata Perdana Menteri juga meminta bahagian penguatkuasaan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk mengambil tindakan sewajarnya kepada pemain industri yang terlibat dalam melakukan penyelewengan ke atas penjualan beras dan dengan menukar label beras putih tempatan kepada beras putih import. Jadi terdahulu Datuk Seri Anwar dalam kenyataan telah meminta KPKM untuk mengetuai dan menyelaras sesi libat urus mengenai isu padi dan beras secara lebih terperinci dan sesegera mungkin. Itu dia sahabat semua, antara satu penegasan dan juga pengesahan gesahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya perkara-perkara seperti ini mendapat perkara yang dipandang serius oleh pihak yang sepatutnya. Jadi kita berharap sahabat semua ianya boleh dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan akhir sekali sahabat semua, berita baik. Berita baik yang baru saja diumumkan oleh YB Antonilok, katanya pemandu teksi bas bakal nikmati caruman per keso. Ini antara satu lagi berita baik yang selama ini mereka belum tidak pernah dilakukan oleh mana-mana kerajaan sahabat-sahabat semua. Tapi hari ini diumumkan oleh YB Antonilok sebagai Menteri Pengangkutan. Katanya seramai 35,000 pemandu teksi dan 18,000 pemandu bas sekolah dalam negara bakal menikmati caruman pertubuhan keselamatan sosial, yaitu Perkeso mulai depan, yang akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan, kata Menteri Pengangkutan Antonilok. Bercakap dalam sidang media selepas Majlis Suakasi Madani Kementerian Pengangkutan, Anthony berkata 90% caruman itu akan dibiayai menerusi peruntukan Kementerian Kewangan, manakala baki 10% dibayar oleh MOT bagi tempoh setahun. Katanya kita difahamkan Kementerian Kewangan ada memberikan satu dana kepada Perkeso sebanyak RM100 juta untuk mencarum, sehingga 90% bagi pemandu teksi, e-hailing, dan sebagainya. Walaupun katanya 90%, tetapi 10% perlu dicarum sendiri oleh pemandu sendiri. Jadi untuk golongan ini kita akan membuat caruman tambahan 10% itu, katanya. Beliau berkata usaha berkenaan adalah untuk memberi pelindungan sosial kepada mereka sekiranya berlaku kemalangan. Caruman itu akan membantu mereka dan keluarga. Terbaik sahabat-sahabat semua, kenyataan dan juga pengumuman yang baru saja dibuat oleh YB Antonilok ini. Jadi terima kasih sahabat semua. Sekiranya Anda memberikan sebarang pandangan, komen, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkam, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.